Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita nak sambung kita punya sistem pembiakan lelaki semalam. Kita sampai di sini sahaja. So, juga akan buat yang beberapa yang penting sahaja. Antara yang penting adalah testis ni. Yang warna pink itulah kat dalam tu kan. So, ni tujuan dia adalah dia hasilkan sperma. Satu lagi dia hasilkan hormon ya. Okey, hormon seks jantan namanya. Jadi kat sini dia ada dua tugasan. Satu dia produce hormon, produce sperma. Dia produce sperm. Dan satu lagi dia produce namanya sex hormone. Namanya male sex hormone. Jadi testis ni memang fungsinya dua tau. Jadi bila korang jawab, korang kena beritahu dua lah. Yang pertama, dia produce sperma. Yang kedua, dia produce hormon seks jantan. So, apakah dua perkara ini? Mesti korang tanya kan, apa bezanya? Yang pertama, menghasilkan sperm. Okey, yang kedua, dia menghasilkan hormon. So, siapa nak cuba jawab guys? Testis tu, yang dalam kantung tu kan? Testis dia hasil dua perkara. Yang pertama dia produce sperma. Yang kedua dia produce hormon. Hormon seks jantan namanya. Siapa-siapa nak cuba jawab ke? Tak ada kan? Korang nak sign dulu? Apa ni? Aisyah, cikgu mute ya Aisyah Sekejap. Cikgu dengar suara cikgu pula. Okey, jom kita cerita dalam lelaki dan wanita, kalau lelaki ni dia testis lah, kalau wanita tu dia ovari. Jadi testis ni dia menghasilkan sperma. Okey, tak ada masalah lah. Okey, yang dia menghasilkan hormon ni maksudnya hormon jantan. Male hormone. Maksudnya male hormone ni dia lebih kepada sifat lelaki. Suara dia ada misai. Mungkin kulit dia kasar sikit. Faham tak? Suara dia mungkin suara garau sikit. Ini merujuk kepada hormon. Jadi boleh tak kita nak jadi, kalau orang lelaki tu nak jadi perempuan, suaranya boleh tak? Suara susah sikit lah, tapi kalau nak jadi kulit macam perempuan, boleh. Jadi kita kena inject badan kita dengan hormon wanita. Female hormone. Boleh lah. Macam aw tu kan. Itulah maksudnya. Jadi itu semua dihasilkan oleh testis guys. Okey, itu yang pertama yang penting. Okey, yang kedua yang agak popular sikit adalah ductus sperm ni kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak. Nak buat tak? Urethra tak. Paling popular adalah ductus sperm ni. Okey. Ductus sperm ni dia buat apa? Dia transport sperm tau. Ductus sperm mana ductus sperm ni? Okey, dia transport sperm. Nampak tak? Sperm yang dihasilkan, dia akan transport. Dia masuk kat sini. Okey. Tujuan dia akan transport. Kadang-kadang lah dia tanya. Kita boleh kata dia sebagai transport. Transport sperm. Angkut. Mengangkut sperma. Daripada mana? Daripada testis. Daripada testis hingga kalah ke urethra ataupun ke zakar tu. Okey, itu yang kedua. Penting cikgu rasa yang ketiga penting adalah zakar lah guys. Tu je. So far untuk lelaki yang popular sikit. Okey, yang lelaki ni kalau untuk tujuan dia ni, zakar tu kan, dia lebih kepada memindahkan sperma. Memindahkan
memindahkan sperma ke dalam faraj. So melalui apa? Melalui persetubuhan. Sebagai orang Islam, dia adalah suami isteri lah guys. Okey. So kalau bahasa Inggeris kita boleh buat transfer. Transfer sperm. Dipindahkan sperm into vagina semasa copulation. Copulation tu persetubuhan lah bahasa Inggeris. Okey, itu yang penting lah. Cikgu bagi yang penting-penting je, nak hafal semua kan tak larat pula. Tapi korang tengok gambar rajah tu, kalau korang label pun dah tahu dah apa fungsi dia. Contohnya sukrum Sukrum ni sebenarnya dia memegang tau. Kan? Dia hold. Dia pegang apa? Dia pegang testis. Jadi korang jawab lah, dia memegang testis. Jadi kalau korang ada label pun, korang dah dapat dah gambaran macam mana nak jawab fungsi-fungsi dia. Okey, kita nak move kepada wanita pula. Okey, yang lelaki ni nak tanya apa-apa tak? Korang nak salin dulu ya? Clear. Kita check ya, ada siapa-siapa masuk tak? So tak ada, kita nak masuk kepada wanita ya. Okey, ini adalah sistem pembiakan wanita. So kita cerita dulu sebelum kita labelkan. Kita cerita dulu ya. Mula-mula apabila penis tadi dia transfer sperma akan masuk ke dalam vagina ni. Sampailah ke uterus. Okey, sampai kat sini nanti sperma tu akan melalui tiub fallopian. Dua ni tiub fallopian, kedua-duanya guys. Okey, jadi dia akan melalui kedua-duanya. So, kalau katakanlah masa sperma tu datang dan ovari dia menghasilkan ovum, telur dia, maka persenyawaan berlaku, fertilization berlaku. Jadi bila berlaku, dapatlah baby kat sini, zygote. Kalau berlaku serentak, maka dia akan dapat kembar tak seiras, dua zygote. Jadi daripada dua sperma yang berbeza, dia akan menghasilkan zygote yang tak seiras. Faham tak? Kalau katakanlah zygote ni, kan, dia bersenyawa kan, dan dia membelah kepada dua, ini namanya kembar seiras. Identical twin. Boleh. Jadi tengoklah kalau dia dapat kembar. Kalau dia tak dapat kembar, maksudnya salah satulah yang akan bersenyawa. Maka nanti dia akan berkembanglah zygote tu. Dia akan berkembang, nanti zygote tu akan datang kat sini. Dia akan menempel dalam uterus sampailah dia besar. Okey guys, boleh? Okey, now. Jadi kat sini kita nak labelkan dia. So, kat manakah kita punya ovari? Ovari kat mana? Ovari dekat sini. Ovari macam testis pada lelaki. Ya. Macam testis pada lelaki. Fungsi dia sama Yang pertama menghasilkan ovum. Kalau lelaki menghasilkan sperma. Satu lagi fungsi dia menghasilkan hormon seks. Okay, female hormone sex. Female sex hormone. Okay, hormon seks betina. Dia menghasilkan hormon seks betina, maksudnya suara dia, cara dia berjalan ke, kulit dia dan sebagainya yang tak ada pada lelaki tu ada pada wanita je, dihasilkan oleh ovari. Namanya seks hormon untuk wanita guys. Laki-laki punya lah. Okey, boleh. Okey, nombor 2 tiub fallopian. Tiub fallopian kat mana? Tiub fallopian kat sini. Sini pun boleh, sini pun boleh. Jadi ini adalah tiub fallopian. Apakah tujuannya? Tempat persenyawaan. Tiub fallopian ni untuk persenyawaan ni.
Persenyawaan. Tempat persenyawaan. Fertilization. 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 Tempat persenyawaan berlaku kat situ. Okey dah. Settle nombor 2. Kita pergi nombor 3. Nombor 3, uterus. Uterus tu dalam bahasa Melayu rahim. Uterus. Dalam bahasa Inggeris namanya womb. Rahim tu dalam bahasa Inggeris womb. Rahim lah. Ataupun namanya adalah uterus. Kat sinilah baby tu berkembang guys. Uterus. Kat sinilah kita punya embrio. Embrio kita akan berkembang. Develop. Dia akan berkembang. Embrio kita ni akan develop. Boleh? Dia akan berkembang. Lagi, uterus dah. Nombor 3. Nombor 4, cervix. Kat manakah cervix? Cervix ni berada dekat sini. Ni cervix ni. Lubang di situ. Okey. Ni namanya cervix. Nombor 4. Nombor 5, Faraj lah. Kat sini Faraj. Nombor 5. So, Farah ni popular juga. Farah ni dia terima. Tadi dia menderma kan? Dia terima. Terima sperma daripada lelaki lah semasa intercourse tadi. Semasa persetubuhan. Dia akan receive. Dia akan receive sperm daripada lelaki. Okey, dan dalam masa sama juga, ini jugalah tempat melahirkan baby. Jadi Farah 2 lah, satu menerima sperma, satu lagi tempat melahirkan baby. Baby is born. Okey, secara keseluruhannya boleh faham tak cerita pasal sistem pembiakan wanita? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Okey. Boleh terima? Okey, Anisha Edina boleh. Okey, cikgu nak lebih detail sikit ya guys, supaya korang lebih nampak lagi fungsi kita punya female reproduction. Okey, cikgu nak cerita dalam bahasa mudah ya. Cikgu fokus kepada female reproduction saja. Okey. Okey, macam ni. So ingat, wanita ni dia ada darah haid dia. Okey, ni kita punya ovari, ni kita punya ovari. Kita punya ovari kat sini ya. So wanita ni akan ada darah haid dia tersendiri guys. Okey. 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 Jadi darah haid ni, kalau katakanlah pada masa yang dia tak subur, dia tak subur ni maksudnya telurnya tak ada. Telurnya masih dalam proses. Jadi kita punya ovum ni ataupun telurnya masih dalam proses ya. Di dalam proses, maka terhasilnya dinding yang tebal yang dihasilkan pada uterus. So dinding ni adalah sebenarnya ketulan darah. Kenapa dia tebal? Dia tebal untuk ready menerima baby. Kalau baby disenyawakan. Dia ready lah untuk terima zygote tu. Okay, faham tak? Okey, tapi kalau baby tak ada, maka dia akan gugur. Dia gugur sebagai darah haid. Okey, faham tak guys? Boleh? Okey, bila darah haid dah habis, nanti ovum ni, ovari ni akan menghasilkan satu ovum yang baru. Telur dia lah. Sini pun ada juga dia menghasilkan satu ovum. Jadi ada dua lah. Wanita akan menghasilkan kiri dan kanan. Jadi kalau dia katakanlah ovum dia punya rahim dia lemah sikit, ovum ni mungkin tak tahan lama. Okey, pada masa ovum ni ada, head tak wujud. Kenapa head tak wujud? Supaya dia nak membenarkan sperma masuk guys. Supaya sperma ni akan masuk. So, sperma ni akan masuk kiri dan kanan. So, tengoklah mana yang jumpa dahulu. Kalau katakanlah sebelah kiri jumpa dahulu, maka fertilization, persenyawaan berlaku di sebelah kiri. Sebelah kanan, dia akan tutup pintu dia. Sperma tak boleh masuk. Okey.
Tapi katakanlah kalau dia berjumpa serentak kiri dan kanan, maka persenyawaan akan berlaku serentak dua tempat. Dua sperma yang berbeza, dah tentulah dia menghasilkan zygote yang berbeza. Okey, sampai sini guys. Nak tanya apa-apa tak? Boleh. Boleh terima. Okey, now katakanlah sebelah lah. Katalah sebelah bersenyawa, ya, fertilize. So, lepas bersenyawa, dinding kat sini, dekat uterus ni uterus ya, dinding uterus akan tebal balik guys. Kenapa tebal balik? Sebab dia nak ready untuk menampung adanya baby. Okey, bila dia dah bersenyawa, maka kat sini terhasilnya zygote ya. So, zygote akan datang makin besar, dia akan menempel sebagai embrio. Dalam bahasa Melayu embrio, dalam bahasa Inggeris pun embrio. Spelling lah beza sikit. Jadi embrio ni akan menempel dekat darah yang tebal ni. So darah ni akan makin tebal lah supaya baby tu tak gugur. Bila baby dah ada, maka darah head tak wujud lagi. Sebab dindingnya tu akan melekat sampailah baby tu akan semakin besar. Dan dinding ni semakin tebal lah. Sebab baby makin berat. Sebelah sini pun sama. Faham tak guys? Jadi sebab itu orang pregnant tak ada darah head. Sebab darahnya beku untuk menampung embrio dekat sana. Okey, soalan guys, soalan? Yang dekat sini. Nak tanya apa-apa tak? Sekarang ni dah faham kenapa hari-hari yang kita ada head, hari-hari yang tak ada head. Tak ada head tu maksudnya dia ready untuk menerima kedatangan sperma. Okey, clear kan? Okey, jadi dah habis. Kita akan masuk yang berikutnya. Jadi bila kita dah akhir balik guys. Kita dah besar, akhir balik. Puberty. Akhir balik ni dalam bahasa Inggeris puberty ni. Okey, akhir balik. Dah besar lah, dah dewasa lah, ada misai. Perempuan pun mungkin dah nampak macam perempuan sikit. Dah ada payudara dia. So, dia akhir balik. So, kat sini, biasanya kalau budak lelaki kan, suaranya berubah bila? Kalau korang perasan. Ataupun korang perasan sendiri. Umur berapa tahun? Cuba komen sikit. Perempuan tak berubah sebab suaranya memang macam tu. $12. Okey, ada setengah 12 tapi jarang 12. Lagi? Tapi Haikal memang suara dah berubah masa 12 tahun masa dah jenam. So far jarang. Yes, kebanyakannya 13 guys. Ya, form 3 lah, form 3. Ada juga form 2, kebanyakannya form 3. Ada juga form 4. Okey, kebanyakannya form 3 13 tahun. Masa tu suara kita dah berubah. Walaupun suara tak berubah, mungkin juga kita dah ada misai. Itu pun dah menunjukkan namanya akhir balil. Okey. So yang pertama ni kan, kita akan melibatkan suara. Suara lelaki macam mana? Macam mana suara lelaki? Suaranya akan garau. Betul tak? Suaranya akan garau. Sebab peti suaranya besar. Peti suara dia besar. Dia punya voice tu dia become deeper. Dia become deeper. Garau kan? Suara dia garau. Okey, badan dia macam mana lelaki? Ada misai. Okey, ada misai. Mungkin setengah tu ada janggut. Ada janggut. Muka pun tumbuh bulu. Mungkin dah ada ketiak. Bulu ketiak pun dah ada. Kan? Apa lagi anda? Dua tu lah kot. Kan? Mungkin dah ada janggut dia. Dan juga mungkin misai lah. Moustache. Okey lagi. Organ pembiakan untuk lelaki. Testis lah guys. Testis lah. Testis dah mula
hasilkan sperma. So namanya kalau dah hasilkan sperma tu maksudnya dah akil balik. Mungkin suara belum lagi, tapi dah hasilkan sperma tu maksudnya dia dah akil balik. So dia akan produce sperm. Tu menunjukkan. Okey. Dan bulu-bulu bahagian sulit pun dah akan keluar jugalah. Bulu-bulu tempat yang sulit pun akan keluar juga. Okey. Okey, tengok yang wanita pula. Wanita ni badan dia macam mana? Suara biasa dia tak berubah sangat. Jadi kita tak nak sentuh pasal suara lah wanita ni. Yang pertama wanita ni nampaklah dia punya wujudnya, dia punya buah dada dia lah. Sebagai wanita kan, mestilah ada. Wujud dah dia semakin grow. Okay. Dia punya breast. Breast dia semakin grow. Lagi apa lagi? Nak menunjukkan dia wanita. Mungkin bulu dia bahagian ketiak pun ada. Mungkin dia punya punggung dia mula lebar. Sebab punggung lebar ni untuk dia ready melahirkan baby, guys. Mungkin punggung dia dah mula lebar sikit. Jadi tuan buat tu bukan suka-suka, sebab dia dah ready untuk melahirkan baby lah. Jadi dia become broader. Punggung dia become broader, semakin lebar. Organ pembiakan dah tentulah ovari. Ovaris ada 2, ovaris lah plural. Jadi ovari akan produce, menghasilkan ovum. Kat sini kita kata ovari hasilkan ovum tu lah. Ovum. Okey. Apa tu? Yang penting lagi dia adalah mempunyai kitaran head. Kitaran head bermula. Okey, agaknya wanita bila agaknya kitaran head bermula? Menstrual cycle. Bila rasa-rasanya? Pada pendapat korang bila? 10 tahun ada? Yes. Kebanyakannya cikgu rasa mungkin 12 lah kot. 11, 12 lah kot kan. Ke atas. Yes, 10 tahun pun dah ada. Jadi dia lebih mature awal sikit lah perempuan berbanding lelaki lah. Okay. Okay dah. Kita nak move lagi. Nak buat perbandingan antara lelaki dan wanita. Okay, kita tengok yang sama dahulu ya. Okay, sperma ni dengan ovum, apa yang mereka sama? Kedua-dua ni bawa apa? Kedua-dua ni dia bawa maklumat genetik. Maklumat genetik, guys. Dia carry genetic information. Apa maksud carries genetic information? Maksudnya apa yang ada dalam ibu tu akan dibawa oleh ibu. Akan dibawa oleh ovum. Jadi dalam ovum tu ada ciri-ciri ibu kita lah. Rambut dia, mungkin jenis darah dia, warna kulit dia. Begitu juga sperma. Pun ada juga genetik dia daripada ayah. Pun dia mempunyai ciri-ciri ayah. Jadi bila sperma dan ovum bergabung, korang yang dilahirkan mempunyai 2 genetik gabungan ibu dan ayah. Okey. Boleh. Okey, apa lagi sama? Ovum dan sperma ni kedua-duanya adalah sel pembiakan. Dia adalah sel pembiakan. Sel pembiakan seks. Kedua-dua ni sama. Kita boleh kata bahawa sexual reproductive ataupun reproduction okey. Boleh.
Sel. So, ini adalah kesamaan dia. Yang pertama, sperma dan ovum dia membawa maklumat diri ayah dan diri mak. Yang kedua, dianya adalah kedua-duanya sel pembiakan seks. Maksudnya dia je yang boleh menghasilkan baby. Okey, boleh sampai sini. Nak tanya apa lagi tak? Okey, yang lain-lain berbeza. Okey, sperma yang pertama, dia boleh bergerak, guys. Dia bergerak, move. Dia moving sebab dia bergerak melalui faras sampai ke tube Fallopian. Manakala yang ini tak boleh bergerak. It's not moving. Tu bezanya. Okey, sperma dihasilkan oleh testis. Manakala ini dihasilkan oleh ovari. Okey, sperma ni dikenali sebagai gamet jantan. Gamet jantan. Male gamet. Male gamet. Manakala yang wanita tu namanya adalah gamet betina, female gamet. Female gamet. Okey, apa lagi? So, tahukah korang bahawa sperma ni sebenarnya adalah sel yang paling kecil. Sel yang terkecil dalam badan lelaki. Dalam badan lelaki, dia adalah sel terkecil. Smaller cell. In a male body. Manakala wanita ni sel terbesar, guys. Jadi ovum ni adalah sel terbesar. Largest cell. Largest cell in woman body. Female body. Boleh? Ni kira dalam badan manusia lah. Dalam lelaki. Dalam badan lelaki. Ini dalam badan wanita. Jadi dia, ovum tu sebenarnya sel terbesar. So boleh nampak lah. Kalau teropong tu senang nak nampak. Sebab dia sel terbesar. Okey, senang lagi kan sampai sini kan? Boleh memahamilah compare sperma dengan ovum. Masih lagi okey. Okey, kita nak masuk sekarang ni kitaran head. Korang dah sampai sini belum kitaran head ni? Kita dah belajar sikit tadi. Ni sekarang ni kita nak buat lebih detail. Adakah kawan-kawan kita dah masuk bab ni? Belum lagi? Oh, belum lagi. Okay, head ataupun menstruation ni, dia sebenarnya peluluhan. Peluluhan tu dia macam breakdown lah. Dia akan gugurkan. Yang kita tengok merah tadi kan, yang cikgu cakap merah-merah ni, namanya adalah lining ataupun namanya lapisan dinding uterus. Kat tengah-tengah ni uterus ya guys. Kena ingatlah tu, dinding uterus. Uterus. So dia breakdown lining of uterus. The uterus wall. Dinding uterus ya. Okay, now. Dan satu lagi apa yang berlaku? Dia akan mengalirkan darah. Adalah ada sepihan lilihan darah sikit-sikit kan. Dan darah yang mengalir. Head tu darah mengalir. Darah dia akan discharge. Discharge of blood. Okey, dia mengalirkan darah. Darah tu dikenal sebagai head lah melalui virgin ataupun melalui faraj. Okey.
So kat sini kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi kitaran head. Ada kitaran head kalau ikut supposed to be dia adalah 28 hari sepatutnya. Plus minus lah. Kurang satu hari ataupun lebih satu hari macam tu je. Tapi kalau katakanlah dia circle dia tak menentu sangat. Jauh sangat gap dia. Mungkinlah ada benda-benda lain. Dia akan memberi kesan kepada 28 hari ni. Adakah mungkin kita stres sangat? Kan? Okey, yang pertama, kemungkinan juga pengambilan nutrisi. Pengambilan nutrisi. Pengambilan nutrisi, intake ya. Nutrition. Nutrition intake lah. Kenal sikit bahasa Melayu Inggeris. Nutrition. Nutrient lah. Intake. Okey, next. Tu yang pertama mempengaruhi lambat ataupun awal. Lagi apa lagi korang rasa? Perubahan berat badan. Okey, betul juga tu. Perubahan berat badan. Kita stres ke apa kan? Stres kan. Jadi change in body shape. Stres. Ataupun perubahan emosi. Perubahan emosi. Mungkin juga hormon. Perubahan hormon. Hormon tertentu yang lebih ke. Jadi emotional. Bukan emotional damage ya. Emotional change. Emotional change ataupun hormone change. Mungkin juga mental pressure. Korang pernah ke melalui macam ni? Kawan-kawan wanita kita. Pressure kan nak exam, tak tentu head dia, kena period dan sebagainya. Mungkin pernah kot ya? Okay, now. So, hari 1 sampai 5. Hari 1 sampai 5 ni bermulanya kitaran head. Jadi, lapisan ni akan terurai ya. Terurai, discharge. Jadi, bila dia breakdown, terurai ni dia breakdown. Jadi, sinilah bermulanya kitaran head. Jadi, head bermula. Dekat sinilah bermulanya head. Expression is begins. Okey, dah beritahu kan. Jadi disingkirkan darah head yang lining tebal-tebal ni, dinding tebal-tebal tu dia akan singkirkan. Disingkirkan dalam ni ada apa guys? Dalam ni, dalam merah-merah ni ada apa? Dia yang pertama dia ada darah lah. Saluran darah. Yang pertama dia ada saluran darah. Darah-darah yang mati kan? Dia ada saluran darah. Lagi ada apa lagi? Mungkin juga ada ovum yang dah mati. Ovum yang tak disenyawakan. Ovum yang tak disenyawakan. Jadi dia buang sekali. Jadi dia gugur sekali dengan darah head. Okey, lepas tu masuk fasa kedua. Fasa 1, 1 sampai 5 ya. Okey, fasa 2, 6 hari sampai 11. Dia taklah ikut kalender kita 1 hari bulan dia akan keluar. Tak. Mungkin 1 hingga 5 ni berlaku pada 16 hari bulan. Budak perempuan lah tahu Budak lelaki susah sikit nak bayangkan ni. Okey, yang kedua masuk 6 hari ke 11. Jadi ni berlakunya, nampak tak? Dinding tadi ada roboh kan? Dia mula membina semula. Dinding uterus mula dibina. Dibina ni untuk apa ni guys? Untuk apa? Untuk persediaan baby tu menempel. Baby tu menempel.
Okey lagi. Terbentuk. Apa yang terbentuk? Saluran darah tadi. Saluran darah terbentuk balik. Sebab saluran darah ni penting untuk baby lahir nanti. Blood vessel. Saluran tu vessel. Blood vessel Jadi blood vessel ni terbentuk balik. Bila ada baby, saluran darah dah siap. Untuk dia ambil nutrien, hantar nutrien kepada baby, dia dah siap dah. Okey, lepas tu bersedia untuk penempelan. Okey, baby tu menempel. Implantation. Implantation, penempel. Maksudnya zygote dah ready nak menempel. Dah tebal ni. Kalau zygote tak menempel, jatuh balik nanti. Jadi dah ready dah. I'm ready now. So, kalau berlaku persenyawaan, dia dah ready untuk menempelkan dia punya zygote. Okey, kau nak salin ke dah? Kita bagi sikit masa salin. Ada siapa nak tanya tak sampai sini, guys? Untuk step kedua, okey lagi. Seterusnya, kita nak masuk step yang berikutnya. 12 sampai 17. Kat sini penting ni. Dekat sini penting. Kenapa? Sebab dekat sini berlakunya ovum. Biasanya kat sinilah masa subur dia. Ovum akan dibebaskan. Release. Hari yang ke-14, guys. Jadi ingat 28. Korang bagi 2. Dapat 14. Jadi dia tengah-tengah lah. Jadi kalau nak kira akan datang, dia subur tu tengah-tengah. Antara korang period tu, tengah-tengah tu dia subur. Sama ada sehari sebelum ataupun selepas. 3 hari lah senang. Maksud kalau 14, sebelum tu 13, selepas tu 15. 3 hari ni. Waktu dia subur lah ovumnya. Okay, now. Okay, proses ovum ni namanya adalah pengovulan. Nama proses menghasilkan ovum tu. Dalam bahasa Inggeris namanya ovulation. Namanya ovulation. Okey. Okey, jadi bila katakanlah ovum telah dikeluarkan, maka dinding ni pun lagi ready lah dia. Jadi dinding uterus ni akan terus menebal. Terus menebal. Continue thicken. Ya, menebal ya. Continue to thicken. Menebal. Kenapa menebal? Tujuannya kalau ada persenyawaan. Persenyawaan. Fertilization. Kalau lah ada fertilization berlaku. Kalau tak ada, dia gugurlah balik. Tengok kita punya ovum ni akan tunggu dekat tube Fallopian. Dia ready. Kalau sperm datang je, fertilization berlaku. Apa ni? Percantuman nukleus. Oh, persenyawaan. Masuk persenyawaan. Percantuman nukleus. Nukleus apa ni? Untuk membentuk zygote. Nukleus sperma dengan ovum lah. Untuk membentuk zygote. Okey dah, now kita nak masuk yang yang terakhir dalam proses ni. Okey, ni belum gugur lagi tau. Gugur nanti lepas 28 balik. Jadi dia masih lagi menunggu kehadiran persenyawaan tadi. Jadi dinding ni akan terus menebal. Dia terus menebal. Dan dia banyak kaya dengan saluran darah. Sebab apa kaya dengan saluran darah? Nak ready lah. Kalau baby dah ada, saluran darah dah ready. Dia terus thicken. Continue thicken To thicken.
Continuity ke untuk apa? Dan juga kaya dengan saluran darah. So black vessel lah banyak. Okay, now jika persenyawaan berlaku, jika fertilization berlaku, so akan berlakunya namanya penempelan. Maka penempelan ni kalau ikut dalam bahasa Inggeris adalah implantation. Penempelan. Penempelan apa? Penempelan embrio. Jadi dia ready lah, penempelan embrio tu akan datang. Kalau tak berlaku fertilization, apa jadi? So kitaran head akan berulang. Jadi sebab itulah setiap bulan ada head. Kecuali kalau ada baby akan datang. Circle will repeat. Dah faham tak sini? Cuba kau tengok betul-betul. Ada nak tanya tak? Ada tak mana-mana fasa yang kurang faham sikit? Ada tak? Haikal, okey Haikal? Boleh terima? Boleh. Okey, aku teruskan ya. Okay, now so ni untuk wanita. So sangat penting untuk dia menjaga kebersihan ketika dalam haid lah, sebab darah kotor keluar kan. Darah kotor keluar, so nak cuci dan sebagainya kena pastikan betul-betul lah hygiene. So memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganism, virus, kulat. Kadang-kadang kita cebok cebok air besar, tak perasan yang najis tu kadang-kadang masuk dalam korang punya farah kan. Jadi pastikan bersih dulu betul-betul, sebab nak mengelakkan benda ni masuk lah. Nanti takut ada keputihan dan sebagainya. Jadi cara yang sesuai adalah sentiasa menukar tuala wanita 3 atau 4 kali sehari. Banyak tu. Okey. Lagi satu, kalau boleh mandi dengan kerap. Itulah korang tak nak mandi. Korang suka mandi tak? Ke tak suka mandi? Tak suka mandi suka Mui. Okey. Okey, ni kita buat revision sikit. Okey, so macam mana? Yang pertama, apa yang berlaku? Sperma ya. Aku tak nak tulis, cikgu nak cerita je. Yang pertama, sperma akan masuk melalui faraj. Okey, dia transfer dipindahkan oleh zakar kepada faraj. Sperma melalui dia punya vagina during kita punya copulation. Persetubuhan lah. So bila dia masuk, so apa yang berlaku kat sini sampai ke tube fallopian. Okey. Sampai kat sana, kalau ada ovum, maka berlakunya persenyawaan, fertilization berlaku ya. Persenyawaan. Kalau ovum ada, kalau tak ada ovum tak berlaku. Jadi sperma pergi tu balik hampa lah. Okey. Jadi jadilah zygote, bergerak menjadi embrio. Dia ingat persenyawaan berlaku kat tube fallopian Jadi kalau fungsi tube fallopian tu untuk fertilization saja. Okey. So katakanlah dah berlaku fertilization, sebenarnya kita punya zygote ni sebenarnya sambil-sambil dia bergolek, sebenarnya dia akan divide. Dia akan divide tu apa? Dia akan memecahkan dirinya. Dia akan membahagi dirinya. Yes. Selnya akan terbahagi, semakin besar barulah dia jadi embrio. Embrio tu tak yang lekat.
Jadi zygote tu semasa dia bergolek-golek tu sebenarnya dia membahagikan sel-sel dia. Okey, dia jadilah embrio. Okey, itu secara kasar kita punya revision. Okey, kita nak ambilkan sikit lagi. Nak ambilkan sini je. Lepas tu dah. Okey, now kita nak masuk yang berikutnya. So, embrio yang menempel pada dinding uterus akan terus berkembang yang melalui implementation dan akan menjadi fetus. Menjadi fetus. Okey. Okey. Yang menyerupai manusia. Okey, fetus ni dah macam baby dah. Proses ini dikenali sebagai mengandung. Mengandung dalam bahasa cantik sikit apa? Dalam bahasa Inggeris, pregnancy. Apa guys? Bahasa cantik sikit mengandung? Alamak, lupa pula. Apa yang ya? Hamil. Aduh. Penghamilan. Pregnancy. Sebagai pregnancy ataupun hamil. Approximate. Kira-kira berapa hari? Kira-kira 38 minggu. 38 minggu berapa lama tu guys? Sebulan 4 minggu. Bagilah 4. Cuba try bagi 4. Berapa bulan dapat? 38 bahagi 4 lebih kurang dalam 9 bulan. 9.5 bulan. Okey. Jadi dia pregnant selama 9 bulan lebih sikit. Okey Alright. So dekat sini kan yang pertama nampak kalau dia dah berkembang ni zygote tau. Zygote tu maksudnya mula-mula dia bersenyawa. So zygote ni kepada embrio, embrio pada fetus. So ini adalah 1 sampai 4 minggu yang pertama. Dia kan nampak kan dia punya tangan dia sikit kan. Dia punya kaki dia sikit. Betul tak? Dekat sini kita boleh nampak nose dia dan nampak finger-finger. Kan? Sini mungkin dia kata nampak tangan lah kot. Tangan dan kaki. Kita nampak lah sikit-sikit kan. Dekat sini dah boleh nampak hidung. Dah nampak dah sikit. Mungkin nampak jari. Kan? Kita nampak finger. Ataupun jari dah nampak dah sikit-sikit. Kan? Okey. Next. 10 ke 19. So, apa lagi nampak? So, dia nampak seolah-olah macam baby dah. Seperti baby dah. Seperti bayi lah ya. Okay, look like baby. Dia nampak macam bayi dah. Jadi kalau boleh nampak macam bayi 10 hingga 9 bulan ni nampak macam bayi, terus namanya sebagai fetus. Okey. Terus sebagai fetus. Jadi nanti fetus akan bertukar kepada bayi. Okey. Jadi kalau dah sampai 40 minggu ke 40 ni memang fetus tu dah completely ready lah. Ready untuk dilahirkan. Okey. Kita nampaklah dia punya tali pusat. Dia punya air ketumbahan dalam tu. Dan sebagainya. Okey, last kita sebelum kita bersurai. So dalam rahim ibu ni, rahim ibu tadi kan kalau kita nampak kecil je tau. Asalnya rahim ibu kita kecil je, nampak tak? Ini je. Tapi bila baby dah ada, dia dah jadi macam ni guys. Sebab itulah perutnya buncit ibu-ibu mengandung. Bukan senang tu. Dia punya uterus dia makin besar. It's not easy lah seorang ibu yang mengandung baby guys. Sebab rahim dah besar tu. So yang pertama kita ada namanya placenta. Placenta ni apa? Placenta tu yang dekat tisu ni. Tisu ni tak nampak pula. Sekejap, cuba cari warna putih. Ni placenta. Okay, dia nak protect lah kita punya baby. Yang kedua ada tali pusat.
umbilical. Umbilical ni tali pusat untuk menyalurkan nutrien menyalurkan nutrien dan menghubungkan. Nampak tak mana dapat salurkan darah. Okey, mengangkut darah daripada fetus dan menghubungkan. Lagi kita ada dinding uterus. Dinding uterus dah nampak tak dia semakin tebal lah. Dulu kecil je dindingnya. Tebal dah. Okey, dinding uterus. Uterus wall. Lepas tu kita ada amnion. Amnion ni adalah air ketumban. Membentuk pundi dan mengandungi bendalih. Dia ada liquid. Dia macam air ketumban. Tahu air ketumban? Kalau kita tengok orang berlakon kan, sebelum baby keluar tu ada air banyak keluar. Yang warna biru ni, tu. Okey. Okey, yang ini fetus lah. Kenapa nama fetus? Sebab dia belum keluar lagi sebagai baby, kita panggil dia fetus. Fetus ya. Bila dia keluar je, kita tukar namanya kepada baby. Okey. Amnion. Oh, sini baru bendalih amnion. Sorry guys. Yang biru kat sini. Yang amnion saja dia punya sel dia tu. Sel tepi amnion. Bendalih ni adalah yang cecair yang warna biru tu. Ini bertindak sebagai air ketumban. Okey, air ketumban. Inilah proses seorang ibu untuk melahirkan awak. Korang rasa best tak macam ni? Korang dah ready ke sebagai wanita-wanita yang baik-baik ni? Pelajar-pelajar wanita akan datang. Adakah korang bersedia untuk menghadapi proses penghamilan? Ni Anisha? Anisha rasa macam mana? Rasa takut ke okey je? Tapi lelaki tak dapat lah, tak rasa lah ni. Okey je. Okey aja. Yalah, mudah-mudahan dipermudahkan ya. InsyaAllah. Okeylah guys, gua secukuplah untuk hari ini. So esok kita akan sambung faktor-faktor mempengaruhi fetus. Okey, kadang-kadang ada fetus yang gugur. Kan? Ada fetus kadang-kadang kuning. Ada fetus yang lambat keluar. Bila lambat keluar, fetus tu dah mature tau, dah matang. Bila dah matang, fetus tu nak makan. Jadi dia akan makan najis dia sendiri guys. Dia akan buang air dalam air ketumban tu. Dia akan makan najis dia. Jadi pentinglah untuk kita monitor usia fetus dalam kandungan. So esok kita bincang ini ya. So okeylah guys, jumpa lagi ya. Hopefully korang faham dan dapatlah sesuatu hari ini mengenai fetus dan proses-proses kitaran haid. Ada apa nak tanya tak sebelum bersuri?